نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك ونكبرك ونعوذ بك يا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونوايانا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati pertemuan kita. Allah memberkati majlis kita dan Allah mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita serta menjadikan tahun baru kita pada hari ini sebagai permulaan segala kebaikan. Dan kita bermohon kepada Allah taufik, pemeliharaan dan penjagaan. Semoga Allah sentiasa memberikan hidayah, bimbingan dan pimpinan dalam kita melayari hari-hari yang ke depan daripada tahun-tahun yang kita akan insya-Allah taala akan hadapi. Allahumma amin. Bismillah. Hadirin yang saya kasihi sekalian, topik perbicaraan kita pada malam ini adalah terkait dengan satu peristiwa agung dan besar di dalam Islam yang perkara ini dikira dan dihitung oleh Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai peristiwa mengira tahun bagi umat Islam, iaitu dihitung dengan permulaan peristiwa tahun umat Islam itu, iaitu dengan peristiwa penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini perlu kita sama-sama fahami dan cermati dengan baik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dilahirkan di Mekah. Ibu dan ayahnya berasal di Mekah, datuk dan pakciknya daripada Mekah, tetapi Nabi dikeluarkan daripada Mekah. Bukan Nabi keluar, Nabi dikeluarkan daripada Mekah. Dengan makna Nabi terpaksa keluar ataupun kena mengambil langkah keluar untuk menjayakan misi Islam kerana orang musyrikin Mekah cuba membunuh Nabi bagi menghabiskan semua perancangan dan misi Nabi SAW di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi Nabi sangat mencintai Mekah. Kecintaan Nabi kepada Mekah sangat mendalam sehingga ketika mana Nabi nak keluar daripada Mekah, Nabi pernah berkata kepada Mekah, "Wahai tanah Mekah, aku amat mencintaimu. Kalaulah bukan kerana kaumku yang halau aku daripadamu, aku tak akan keluar daripadamu." Ini menandakan Nabi sangat mencintai tanah air. Dan sifat mencintai tanah air adalah sifat mulia. Kita kena cinta tanah air kita. Kecintaan kepada tanah air akan menjadikan kita berkorban untuk tanah air kita. Nabi cinta kepada Mekah, maka kecintaan Nabi kepada Mekah, Nabi tak nak tinggalkan Mekah kerana itu adalah tanah air, tempat lahir Nabi, dan itu merupakan tempat untuk Nabi mengasaskan dakwah Islamiah. Tetapi hadirin yang saya kasih sekalian, kita dapat belajar satu benda. Seandainya tempat yang kita ada tidak memungkinkan kita menyembah Allah yang esa, maka kita kena berhijrah ke tempat yang boleh kita menyembah Allah. Inilah hukum hijrah. Ulama-ulama fiqh menyebutkan bahawa tidak ada lagi pensyariatan hijrah kepada umat Islam. Maknanya tuan-tuan tak boleh hijrah daripada Meru pergi ke Gunung Rapat. Tak ada wajib. Nak pindah terserah, tetapi kewajipan perpindahan tak berlaku. Okey, nak sini pindah ke Taiping, dari sudut agamanya tak ada perintah, melainkan
Melainkan di tempat yang kita tinggal diharamkan amalan-amalan penyembahan kepada Allah, maka wajib kita pindah ke tempat yang lain supaya dapat kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau ada orang yang tinggal di US pada waktu ini, contoh duduk di Chicago contohnya, tempat dia kerja dan belajar, suasananya adalah suasana yang tidak membenarkan dia untuk menutup aurat, tak memungkinkan dia untuk solat berjamaah, tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Maka saat itu wajib kepada dirinya untuk berpindah ke tempat yang lain agar dia dapat menyembah Allah Ta'ala dalam keadaan yang baik. Maka ini adalah hukum hijrah. Nabi SAW daripada bumi Mekah keluar ke bumi Madinah dalam keadaan hati baginda sangat berat nak meninggalkan tanah Mekah. Tetapi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Allah memerintahkan Nabi untuk menyempurnakan risalah agama ini. Lalu baginda Nabi SAW pada malam itu berlakunya mesyuarat tergempar. AGM tuan-tuan, mesyuarat yang tergempar. Tergempar tu panggil secara tiba-tiba. Ini lebih kurang persidangan khas parlimen lah tuan-tuan. Panggil semua. Okey, panggil. Tempat mesyuaratnya kalau Malaysia di parlimen, kalau orang Mekah di Darun Nadwah. Namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ni diataskan oleh keturunan Quraisy yang awal-awal. Dia letakkan satu tempat mesyuarat. Inilah tempat pembesar akan mesyuarat. Maka pembesar-pembesar Quraisy, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dan seangkatan dengannya akan bermesyuarat di situ kalau ada isu penting. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mereka akhirnya melihat mereka perlu bermesyuarat secara segera. Kenapa? Kerana mereka melihat orang Islam sudah mula meninggalkan tanah Mekah. Kerana di tanah Yathrib, namanya Madinah sebelum nama Madinah, Yathrib, tanah Yathrib, umat Islam yang ada di sana semakin bertambah. Satu. Yang kedua, umat Islam yang diseksa, disakiti, ditekan di Mekah, kalau mereka pergi ke Yathrib, mereka boleh hidup dalam keadaan aman. Jadi umat Islam di Mekah mula pindah sedikit demi sedikit demi sedikit kerana di sana ada kehidupan, di Mekah ada penyeksaan. Orang musyrikin tak boleh terima ini. Kenapa? Kerana kalau orang Islam pergi ke Yathrib, mereka akan bertambah ramai dan kuat di sana. Di sini kita seksa, di sana dia hidup dalam keadaan gembira. Ini tak boleh. Faktor kedua apa dia? Faktor kedua adalah faktor ekonomi. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, ayah Nabi adalah peniaga. Datuknya juga adalah peniaga. Di antara tempat barang dagangan itu diambil ulang alik ke Mekah adalah daripada Yathrib. Artinya, kalau Yathrib menjadi dominasi oleh umat Islam, maka ekonomi akan bertukar tangan kepada umat Islam. Ini ketakutan kedua orang Quraisy. Ketakutan ketiga, seandainya mereka dan Nabi berjaya pergi ke Mekah, atau umat Islam semuanya berjaya pergi ke Madinah, akan terbinanya sebuah masyarakat Islam yang baru di sana, sedangkan sebelum itu tak pernah ada namanya masyarakat Islam. Maknanya apa? Agama Islam akan menjadi agama yang kuat dan tersebar dengan baik. Ini menjadikan mereka tak boleh tidur malam. Ini bahaya, ini tak boleh jadi. Maka kita mesti buat keputusan segera. Maka jemputan mesyuarat dipanggil. Mereka pun bersidang di mana ji namanya? Apa namanya? Darun Nadwah. Namanya Darun Nadwah. Di Darun Nadwah mereka berkumpul. Tuan-tuan, uniknya ulama sirah menceritakan dalam permesyuaratan mereka itu dihadiri oleh satu orang tua berpakaian seperti pakaian orang Najd. Tuan-tuan, dan itu adalah iblis yang menyerupai manusia. Iblis ada serta dalam mesyuarat itu dengan jemputan, bukan jemputan, dengan alasan dia kata, aku orang tua berpengalaman, aku nak jadi penasihat kamu dalam misi ini. Mereka terima, masuk. Tuan-tuan, pandangan pun dikeluarkan. Ada yang mengatakan kepada mereka dalam mesyuarat, cara yang paling baik kita bunuh terus. Bunuh maknanya bunuh macam mana penyair dulu kena bunuh. Pagar, palang, bunuh. Maka mereka memberikan argument terhadap pandangan tersebut dengan mengatakan, kalau kita bunuh,
pengikut-pengikut Muhammad akan memberikan tindak balas yang buruk dan maka akan berlaku pertempuran kabilah yang hebat. Tak boleh. Pandangan kedua mengatakan kalau begitu baik kita halau dia daripada tanah Mekah. Maknanya buang negeri, buang negeri tuan-tuan. Buang negeri. Ni orang tua ni, iblis ni tuan-tuan yang menyerupai manusia, dia kata itu tak bagus. Kenapa? Kerana semua orang mengetahui bahawa Muhammad memiliki kepetahan dalam berbicara. Kelunakan dalam berbicara. Kefasihan pada lidahnya. Kata-katanya boleh memukau manusia. Kalau kita buang dia ke daerah yang lain, di sana dia akan dapat menarik crowd dan mengarik pengikut-pengikut untuk membentuk kekuatan yang baru. Ini tak boleh. Tak jadi. Pandangan ketiga dikeluarkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal yang keluarkan pandangan ini. Dia kata kalau begitu, cara yang paling baik apa dia? Iaitu kita hantar pemuda-pemuda wakil setiap kabilah yang ada. Bilangan kabilah itu ada 11. Kabilah Quraisy ini ada 11. Setiap kabilah hantar pemuda-pemuda yang kuat. Seorang je. Bawa pedang. Dan setiap mereka itu menghunuskan pedang mereka untuk bunuh Nabi secara serentak. Kenapa alasan itu Abu Jahal kata? Kerana kalaulah kita bunuhnya secara serentak, keluarga Nabi, pakcik Nabi dan keluarganya tak boleh nak tuntut qisas, bunuh balik dekat siapa. Sebab 11, nanti kabilah pertama kata, saya hunus juga. Kabilah kedua kata, kami pun hunus juga. Kabilah ketiga kata, kami hunus juga. Ketiga. Jadi siapa yang bunuh sebenarnya? Tak ada. Maka pada waktu itu kata Abu Jahal, ini paling akhir pun keluarga Nabi akan tuntut diat. Pampasan saja. Bunuh tak berlaku, pampasan boleh dituntut. Jadi dia kata itu adalah lebih baik. Tak ada siapa terbunuh di kalangan kita. Tuan-tuan, orang iblis ni, dia kata, ya, itulah pandangan yang paling baik. Maknanya pandangan ni tuan-tuan, endorse oleh iblis. Selesai. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui dan mengatasi segala perancangan manusia. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang sesuatu dan Allah Ta'ala memiliki perancangan yang tersendiri. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka itu menyusun dan merancang strategi. Allah memiliki perancangannya yang tersendiri. Tuan-tuan, lalu Allah mengkhabarkan peristiwa itu kepada Nabi SAW. Bagi dia pulang ke rumah, menyusun strategi. Maknanya apa tuan-tuan? Nabi kita seorang yang berstrategis. Bukan sekadar orang biasa, baik, sembahyang, hubungan dengan Allah kok tak. Dia memiliki akal yang sangat pintar. Nabi balik, Nabi susun strategi. Strategi yang paling baik Nabi ambil apa dia? Nabi memanggil Sayyidina Ali sebagai orang muda. Minta Ali bin Abi Talib baring di atas katil Nabi SAW dan berselimut dengan selimut Nabi. Satu. Kemudian Nabi pesan kepada Ali bin Abi Talib, wahai Ali, nanti telah aku pergi berhijrah, harta dalam rumah ni ada banyak. Banyak duit. Tapi duit ini semuanya adalah milik orang yang minta aku tolong jaga dan simpankan. Yang simpankan tu orang Quraisy juga, orang kafir. Maka berikan setiap harta ini kepada pemilik masing-masing. Tolong, kerana ini amanah kepada aku. Berikan, tuan-tuan. Orang kafir tak ikut ajaran Nabi, tapi mereka percaya Nabi tak akan khianat. Nabi jadi banker, tuan-tuan. Tuan-tuan, Ali baring di atas pemeringan Nabi. Strategi kedua Nabi setelah Ali menjadi tempat untuk mereka mengalihkan perhatian mereka. Bila mereka singkap je tingkap tengok, ada lagi tengah tidur, tak apa, biar dulu. Tengah malam nanti kita masuk. Tengok lagi, ada lagi. Tengah malam kan kita masuk. Rupanya yang sedang tidur itu adalah Ali bin Abi Talib dengan selimutnya. Nabi pun keluar daripada rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi nak keluar, orang musyrikin Mekah 11 pemuda ni dah keliling rumah Nabi. Dengan pedang yang siap, tapi mereka tak masuk. Sebab apa? Sebab mereka punya strategi malam nanti, waktu tengah tidur nyenyak, baru masuk. Ketika Nabi telah mengetahui hal itu, baginda pun keluar dengan membaca firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Diambil segenggam pasir ataupun tanah, lalu Nabi campak. Ada yang mengatakan Nabi tiup, sehinggalah tanah itu mengenai mereka dan mereka tertidur. Maknanya mereka tak nampak Nabi keluar. Orang kita bila dengar ceramah ini, dia kata kalau tak nak bagi polis trafik nampak roadblock, kita baca ayat ini. Hadirin yang saya kasih sekalian,
Tuan-tuan yang sekalian, maka baginda keluar dalam keadaan selamat, mereka tertidur. Nabi keluar pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi ketuk rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar buka pintu. Terkejut Sayyidina Abu Bakar, yang datang itu Nabi. Sebab apa? Sebab kalau Nabi ada hal, orang datang kepada Nabi atau Nabi hantar utusan, orang tu akan datang dengan utusan Nabi. Tapi ini Nabi sendiri datang pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Terkejut dia. Sayyidina Abu Bakar buka, tengok Nabi. Dia kata, Nabi tidak akan datang melainkan dengan satu urusan yang besar. Mesti urusan besar, bukan urusan kecil. Hadirin yang saya kasih sekalian, lalu tuan-tuan, baginda minta izin untuk masuk ke rumah. Sayyidina Abu Bakar berikan masuk rumah. Dalam rumah Sayyidina Abu Bakar ada anak-anak dia. Siapa dia? Asma, Abdullah, Aisyah radhiyallahu anhum. Ada tiga-tiga. Tuan-tuan, Nabi kata kepadanya, akhrij ahlak. Keluarkan ahli keluargamu daripada rumah. Kita nak bicara 2 orang aja sebab ini misi besar, rahsia. Tuan-tuan, ini underground punya perjalanan, tuan. Strategi misi underground, tak ada siapa boleh tahu. Kalau di Malaysia ni, misi ni misi Battalion 69 je. Komando 69 punya misi je, tuan. Yang lain semua tak tahu. Ini misi rahsia. Nabi kata, keluarkan ahli keluargamu. Kita berdua je berbicara. Abu Bakar mengatakan, hum ahluka ya Rasulullah. Mereka adalah ahli keluargamu ya Rasulullah. Jangan risau, cakap je. Apa yang mereka dengar, insya-Allah dia tidak akan membahayakan kita. Nabi pun sebutkan kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa malam ini kita akan pergi berhijrah. Sayyidina Abu Bakar merenung Nabi dan mengatakan, as-suhbatu ya Rasulullah. Adakah aku menjadi teman hijrahmu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, na'am, iya. Tuan-tuan, Abu Bakar gembira sampai menangis, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar menyiapkan 2 kenderaannya untuk pergi. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, satu benda yang tuan-tuan kena ambil perhatian dalam isu ini. Nabi walaupun Rasul, dan kita tahu bersama dengannya bantuan Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi Nabi mengambil segala asbab, susun, rancang, jumpa orang, jaga rahsia supaya misi ini tak kalah. Tuan-tuan, ini yang kita kena belajar. Tuan-tuan, negara umat Islam kena belajar macam mana menyimpan rahsia, jangan sampai bocor kepada musuh. Macam ini umat Islam kena belajar. Ada benda yang orang boleh tahu, ada benda yang kita kena simpan sendiri, kekuatan kita, misi kita, visi kita yang kita kena jayakan. Tuan-tuan, Nabi SAW, tuan-tuan, keluar daripada rumah dengan Sayyidina Abu Bakar menuju pergi ke Gua Thur. Soalan yang penting, kenapa Nabi tak keluar rumah terus pergi Madinah? Betul tak? Daripada rumah tu terus pergi Madinah. Kenapa duduk di Gua Thur? Tuan-tuan agak jawapannya apa? Haji Said. Kenapa Nabi daripada rumah Sayyidina Abu Bakar tak pergi Madinah? Singgah dekat Gua Thur. Agak-agak, tuan. Haji Mahfuz. Bismillah. Toki durian, tuan. Strategi. Kenapa jadi strategi? Tuan-tuan tengok. Itu pun betul juga, tuan. Kalau Nabi daripada rumah Sayyidina Abu Bakar terus pergi ke Madinah, orang musyrikin Mekah akan siapkan tunggangan mereka untuk kejar dengan kesan tapak kaki yang ada. Kejar. Maknanya kejar, cari. Terus. Maknanya kalau jumpa, terus settle masalah. Mereka datang dengan kumpulan. Nabi berdua saja. Okay? Tetapi bila Nabi menyorok di Gua Thur, tuan-tuan, menyorok di Gua Thur, mereka pastikan yang jalan jauh tak ada dah. Maknanya Nabi ada mungkin di kawasan itu. Faham tak? Di kawasan itu. Nabi nyorok di situ, musyrikin Mekah, orang Arab punya style, dia akan cuba cari. Kalau dia hilang kambing, dia hilang unta, dia hilang lembu, dia akan cari kawasan itu selama 3 hari. Kalau 3 hari tak jumpa, dia kata memang tak akan jumpa dah. Itu pegangan orang Arab. Tuan-tuan, Nabi duduk di dalam orang Quraisy supaya apa? Supaya mereka tak kejar pergi jauh. Faham tak? Kalau terus pergi, mereka terus pergi kejar. Tapi bila Nabi duduk di Gua Thur, mereka cari sekitar Mekah, cari.
sampailah yang cari itu ada di kalangan musyrikin Mekah, sampai betul-betul depan pintu Gua Sur. Dan tuan-tuan, pintu gua ni bukan macam gua tempurung. Saya pun tak pernah sampai Gua Tempurung, tuan. Selama hidup tak pernah pergi Gua Tempurung. Lalu je depan tu. Gua Sur tak macam Gua Hira. Gua Sur ni batu, lepas tu ada lubang dekat bawah. Bukan lubang menghadap gitu, lubang masuk macam tu. Faham tak? Faham tak? Macam ni, macam ni. Ini batu kan? Batu. Bawah dia ada batu lagi. Kecil je lubang. Jadi nak masuk dalam Gua Sur, dia kena masuk macam ni. Faham tak? Masuk bawah gitu. Masuk baru ada kat dalam. Dia bukan pintu masuk ke dalam. Yang macam ni Gua Hira, Gua Tempurung, Gua Musang. Betul tak? Agak lebih kurang. Nah, itu gua. Tapi Gua Sur masuknya daripada bawah. Dan kecil memuatkan dua orang tu pun ngam-ngam dah ada. Tuan-tuan, maka Nabi masuk dalam Gua Sur. Tuan-tuan, orang musyrikin Mekah diri dah depan pintu gua. Maksudnya apa? Kalau mereka macam ni je, nampak dah. Faham? Dia tak menghadap macam tu, dia begitu. Kalau nampak. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan dalam hadis, dalam teks hijrah itu mengatakan apa? Lau ra'a ala mawdi'i qadamih la ra'ana, atau kama qala. Lebih kurang kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, dalam gua tu musuh dah dekat depan pintu. Dia kata, ya Rasulullah, kalau mereka tengok dekat tempat kaki mereka, tengok kaki ya, mesti mereka akan nampak kita. Maknanya apa? Sayyidina Abu Bakar risau sangat pada waktu itu kalau mereka dilihat oleh orang musyrikin Mekah. Kenapa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar bukan risaukan dirinya, tetapi dia risaukan kalau mereka membunuh Nabi, kerana Nabi adalah menjalankan misi hidayah yang besar untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka daripada saat dan ketika itu, tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dan menyatakan, tuan-tuan, kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhannuka bisnaini wallahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, apakah sangkaanmu dengan dua orang, kita berdua, dan Allah menjadi yang ketiga bersama dengan kita. Firman Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, "Idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika mana ia berkata kepada temannya, janganlah engkau bersedih, jangan takut, jangan gentar, Allah bersama dengan kita. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Nabi ni Allah jaga, tapi Nabi tetap menyuruh dalam gua. Nabi ni Allah jaga, tapi Nabi tetap lari malam-malam. Nabi ni Allah jaga, tapi Nabi tetap susun strategi. Nabi duduk dalam Gua Sur selama 3 malam. Kenapa 3 malam, tuan-tuan? Kita dah sebut dah tadi. Bila Nabi nyuruh 3 malam, orang musyrik akan cari seluruh tempat. Sampai 3 hari, dia akan kata, dah tak ada dah kat sini. Sebab itulah mereka akhirnya keluarkan satu tawaran, siapa yang dapat mendatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar, hidup atau mati, setiap orang itu diberikan ganjaran 100 ekor unta. Dapat bawa Nabi balik seorang 100 ekor, hidup atau mati. Dapat bawa Abu Bakar, hidup atau mati, 100 ekor unta, tuan-tuan. Tawaran waktu tu. 1 ekor unta harga berapa, Haji Mahfuz? 1 ekor unta. Tak pernah beli je ya. Tuan-tuan, kalau 1 ekor unta kita letak harga paling murah RM5,000. Dapat seorang, dapat RM500,000. Dapat 2 orang, cukup 1 juta. Tawarannya begitu. Hadirin yang saya kasih sekalian, baginda Nabi SAW yang berada di dalam Gua Sur, walaupun Nabi adalah Nabi, tuan-tuan, tetapi Nabi ajarkan kepada kita apa dia? Asbab yang diambil mungkin tak boleh menyelamatkan. Tetapi akhirnya di dalam Gua Sur, apa yang menyelamatkan mereka? Nabi mengatakan, innallaha ma'ana. Ketika Allah sudah bersama dengan seorang hamba,
dia tak akan risau dan takut. Kerana hidupnya itu akan bersama dengan Allah Ta'ala. Allah menjaganya. Ambil asbab, ambil asbab. Asbab ambil. Tetapi ingat, asbab itu akhirnya bahaya. Nabi pergi Gua Thur. Bukan tak pergi. Tapi akhirnya musyrikin Mekah sampai kat pintu Gua Thur. Tetapi kerana keyakinan Nabi bahawa Allah akan menjaga dan memeliharanya, orang tadi tak jadi nak tengok bawah. Terus berlalu pergi. Maknanya Nabi selamat. Dan dalam peristiwa itu pula tuan-tuan, satu benda yang penting kita boleh belajar apa dia tuan-tuan. Nabi ajarkan kita untuk mengetahui hal keadaan semasa kita. Okay? Jangan tak tahu perkembangan semasa, tuan-tuan. Ada orang kita yang suka baca khabar. Itu bagus. Ketika mana Nabi dan Sayyidina Abu Bakar ada dalam Gua Thur, Abu Bakar memerintahkan anaknya Abdullah untuk mendapatkan berita semasa di Mekah. Apa orang ni kata? Apa dia kata? Abdullah akan datang ke Gua Thur. Dia kata, depa ni cakap macam ni, depa buat macam ni, buat macam ni. Abu Bakar menyuruh anaknya yang perempuan bernama Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu taala anha untuk membawa makanan pergi hantar ke Gua Thur. Hantar makanan. Agaknya tuan-tuan, sistem delivery Food Panda hari ni ambil daripada sistem dulu tuan-tuan. Dah diamalkan dulu dah. Hantar makanan ke Gua Thur. Tuan-tuan, pada selepas 3 hari berlalu, mereka putus asa dah. Nabi pun teruskan perjalanan. Dalam perjalanan Nabi SAW ke sana, tuan-tuan, pada waktu tu tawaran pun keluar. Siapa yang berjaya menangkap kedua orang ini, hidup atau mati, setiap satunya dengan ganjaran 100 ekor unta. Ada satu kabilah ni tuan-tuan di Arab, tuan-tuan ingat nama kabilah ni. Arab ni tuan-tuan ada kabilah macam kita Melayu ada kabilah. Kabilah Jawa saya. Kabilah Banjar kat tangan tuan. Kabilah Bugis. Kabilah keturunan Said, Jamalul Lail. Said ni pun ada keturunan banyak. Ada Jamalul Lail, ada bin Yahya, ada Al-Attas, ada Al-Haddad, ada itu dan ini. Tuan-tuan, kabilah banyak. Kita Melayu tapi ada kabilah bangsa Jawa, Banjar, Bugis, Mandeling dan sebagainya. Banyak tuan. Kabilah itu kabilah ada. Arab ada kabilah dan kabilah ini terkenal dengan kebolehannya mengesan sesuatu. Namanya kabilah Bani Mudlij. Kabilah Bani Mudlij. Kabilah Bani Mudlij ni